Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3 bidang fiqh, pelajaran yang ke-18, Aidilfitri dan Aidiladha. Kalau dalam buku teks boleh rujuk pada muka surat 149 sehingga 156. Okey, cuba kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan Aidilfitri dan juga Aidiladha. Okey, kita tengok dulu yang pertama, Aidilfitri. Apakah dia Aidilfitri? Aidilfitri ini ialah hari raya umat Islam yang disambut pada 1 Syawal. Manakala Aidiladha pula ialah hari raya juga umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah. Jadi beza dia, hari raya Aidilfitri 1 Syawal, hari raya Aidiladha 10 Zulhijjah. Okey, kita tengok pula amalan sunat semasa menyambut hari raya. Okey, yang pertama, pada malamnya kita bertakbir dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir. Malam dan juga pada hari raya. Baik. Yang kedua, kita memakai pakaian yang terbaik, bersih dan juga cantik. Yang ketiga, kita mandi sunat hari raya. Sebelum kita pergi untuk solat hari raya tu, kita mandi dulu. Mandi macam biasa, cuma niatnya mandi sunat hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha. Okey, seterusnya memakai wangi-wangian bagi lelaki sebelum pergi ke masjid ataupun surau untuk menunaikan solat hari raya. Okey, seterusnya datang awal ke masjid. Perkara sunat yang lain ialah pergi dan balik solat melalui jalan yang lain. Okey, inilah antara perkara-perkara sunat semasa kita menyambut hari raya. Okey, Aidilfitri ini sunat juga kita makan sebelum solat Aidilfitri. Sebab kita puasa dah sebulan, jadi sunat sebelum kita solat tu kita makan dahulu. Berbeza dengan Aidiladha. Aidiladha kita makan selepas solat hari raya Aidiladha. Jadi beza dia, sebelum bagi Aidilfitri, Aidiladha selepas solat makan. Sekarang kita tengok pula kaifiat solat hari raya ataupun cara bagaimana kita nak solat hari raya. Okey, pertama niat. Niat ni lafaznya usalli sunnata Aidilfitri raka'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imamlah. Kalau jadi makmum, makmum. Sahaja aku sembahyang sunat Aidilfitri 2 rakaat menjadi imam ataupun menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat untuk solat sunat Aidiladha, usalli sunnata Aidiladha raka'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidiladha 2 rakaat menjadi imam ataupun menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Tu niat tu di dalam hati. Dalam hati tu lintaskan niat tersebut. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Allahu Akbar. Kita takbir. Lepas takbir kita membaca doa iftitah.
Kita baca doa iftitah. Kemudian selepas kita baca doa iftitah, kita akan takbir 7 kali, diselangi dengan tasbih 6 kali pada rakaat pertama. Contohnya lepas kita baca doa iftitah, kemudian kita pun bertakbir, Allahu Akbar. Kita takbir tu diselangi dengan tasbih. Macam mana tasbih dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 6 kali. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Akbar. Sampai itu kan. Jadi itu rakaat ke pertama. Maksudnya bila takbir yang ketujuh tu, Allahu Akbar ni takbir ketujuh katakanlah, kita tak baca tasbih dah, terus kita baca surah Al-Fatihah. Baik, manakala takbir 5 kali diselangi dengan tasbih 4 kali pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua. Baik. Seterusnya yang ketiga, lepas sahaja tadi kita pun membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Selepas kita membaca Al-Fatihah, kita menyempurnakan rukun lain sehinggalah salam. Maksudnya macam solat yang lain juga. Jadi yang membezakannya tadi apa dia? Takbir 7 kali pada rakaat yang pertama diselangi dengan tasbih. Manakala pada rakaat kedua, takbir 5 kali diselangi dengan tasbih. Kemudian selesai kita beri salam, selesailah kita solat. Mudah. Seterusnya kita tengok pula kaifiat khutbah hari raya. Kaifiat ni maksudnya bagaimana cara khutbah hari raya. Yang pertama, sunat 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah yang kedua. Yang kedua, selepas solat hari raya. Tadi kan kita dah solat dah, jadi kita baca khutbah ni selepas solat hari raya. Kemudian sunat dimulakan 9 kali takbir pada khutbah yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 9 kali pada khutbah yang pertama, dan 7 kali pula pada khutbah yang kedua. 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali pada khutbah yang kedua. Yang keempat, menunaikan rukun khutbah. Jadi kita tengok nanti apakah rukun khutbah ini. Sekarang kita tengok rukun khutbah. Rukun khutbah ni. Ada berapa rukun khutbah? Cuba kita tengok. Yang pertama, memuji Allah. Sekurang-kurang memuji Allah ni apa dia? Alhamdulillah. Tu sekurang-kurangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya, boleh lagi panjang. Yang kedua, kita buat apa? Yang kedua, kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya. Yang ketiga, kita berpesan supaya bertakwa kepada Allah. Contohnya, ittaqullah. Ni rukun khutbah ni. Kena ada. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Maksud. Seterusnya, membaca ayat Al-Quran. Tak kira mana-mana ayat Al-Quran, baca. Itu rukun ya. Dan seterusnya, berdoa kepada orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Kalau kita dengar khutbah yang kedua, selalu khatib dia akan baca Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat.
Kan? Ya Allah, ampunkanlah kepada orang-orang muslimin dan juga muslimat. Itu maksud berdoa kepada orang beriman pada khutbah yang kedua. Okey, jadi itulah rukun khutbah. Ada 5 tadi. Okey, sekarang kita tengok pula syarat sah khutbah. Syarat sah khutbah. Apa dia? Syarat yang pertama, khutbah tu mestilah selepas solat hari raya. Kalau dia baca khutbah sebelum hari raya, tak sah lah kan khutbah tersebut. Okey, baik. Kemudian yang kedua, rukun dalam bahasa Arab. Tadi ada 5 rukun tadi kan, semuanya dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, ittaqullah kan. Kemudian tu baca ayat Quran, satu ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, contohnya. Kemudian tu yang kelima tadi, memuji, Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat kan. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, berturut-turut antara 2 khutbah. Maksudnya khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua berturut-turut. Okey, seterusnya yang keempat, khatib lelaki. Tak sah khatib perempuan. Tak boleh, tak sah khutbah tersebut. Kemudian khatib ni mesti suci, suci, dia suci daripada hadas. Kemudian seterusnya, khatib berdiri. Khatib dia berdiri ketika khutbah. Baik, itulah syarat sah khutbah. Okay, sekarang kita tengok pula hikmah pensyariatan hari raya. Yang pertama, membesarkan Allah. Sebab tu kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksudnya? Allah Maha Besar. Tu kita membesarkan Allah, memperbanyakkan takbir kan. Itu hikmah dia yang pertama. Yang kedua, tanda bersyukur sebab kita berjaya. Kita anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari raya Aidilfitri berjaya, kita berpuasa. Kemudian melahirkan rasa kegembiraan. Hari raya kita gembira dengan kemenangan kita. Yang seterusnya, mengeratkan silaturrahim. Ini hikmah dia. Seterusnya, mengukuhkan ukhuwah. Dan yang terakhir, beroleh nasihat dan pengajaran. Okey. Sebagai pengukuhan, cuba kita jawab latihan ini. Okey, boleh sama-sama kita jawab. Yang pertama, khutbah disampaikan sebelum solat hari raya. Betul ke salah? Cuba kita tengok. Ya, pandai. Salah. Dia mesti khutbah disampaikan sebelum solat hari raya ke selepas solat hari raya? Selepas solat hari raya. Jadi salah ni. Okay, yang kedua ni, khatib hendaklah suci daripada hadas kecil dan besar serta menutup aurat. Betul ke salah? Betul lah. Ya, pandai. Okay, seterusnya yang ketiga, khatib dibenarkan dari lelaki atau perempuan. Tadi ada sebut ni. Betul. Dia jawapannya ialah salah. Pandai. Okay. Seterusnya, rukun khutbah disampaikan bahasa ibunda sesebuah negeri. Dia baca rukun khutbah itu dalam bahasa Malaysia contohnya. Betul ataupun salah? Ya, salah. Okay. Kemudian khutbah mestilah dibaca berturut-turut antara 2 khutbah. Okey, jawapannya betul. Ya. Dan yang terakhir, khatib hendaklah berdiri jika mampu. Ya. Jawapannya adalah betul. Pandai semuanya ni. Jawab semua betul ni, kan? Okey, baik. Jadi, jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video lain nanti. Okey, saya rasa itu saja. InsyaAllah
Saya juga bagi kredit kepada Ustazah Adura. Jazakallahu khairan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.